Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita berjumpa kembali pada kali ini, iaitunya sesi belajar bahasa Arab untuk komunikasi. Nata'allamul lughatal arabiyyah lil muhadatsah, untuk berkomunikasi. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baiklah, hajah dan haji semua. Hayya nabda' darsana al-yawm bi qiraati suratil Fatihah. Baiklah, hajah dan haji semua. Oh, Masya Allah, hajah dan kota dah ada. Okey. Jadi pada kali ini, fi hadzal yaum nata'allamul lughatal arabiyyata lil muhadatsah. Kita akan belajar bahasa Arab untuk berbual. Tapi kalau sebelum kita berbual, kita kena pandai dalam membina ayat. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan semua. Sebelum ni kita dah beberapa kali mencuba membina ayat. Daripada yang bentuk sederhana hinggalah ke bentuk yang cukup panjang juga macam semalam ya. Kita cuba lagi, kita ulang lagi dari bentuk yang paling mudah sangat. Contoh dia macam kita buat yang baru lah ya. Contoh dia kitabi buku saya, atau kita buatlah buku saya baru, kitabi jadidun. Buku saya baru, kitabi jadidun. Ini ayat yang simple ya, 2 perkataan ya. Ni Ustaz, sini kan ada 3 ni, ada kat saya juga. Okey, tak apa, kita anggap satu saja. Subjek dengan predikat. Okey, kitabi jadidun. Kita buat yang simple lagi. Kitabi buku saya di dalam kelas saya, boleh? Kitabi fi fasli, boleh juga. Yang mana subjek predikat dia? Subjek dia adalah kitabi, predikat dia fi fasli. Boleh tuan-tuan puan-puan ya? Selanjutnya, di dalam kelas ada buku saya. Fil fasli kitabi. Boleh juga, di dalam kelas ada buku saya. Macam mana ni? Kalau ni terbalik. Kalau ni, ini subjek dia, ini predikat dia. Predikat dia di awal ya. Boleh. Okey, waalaikumsalam. Hajah dan haji semua. Okey. Jadi ini ayat yang sederhana lah. Ini subjek predikat, subjek predikat, predikat subjek. Subjek predikat bahasa Arab dia apa? Mubtada dengan khabar. Mubtada khabar, mubtada khabar, mubtada khabar. Boleh. Okey, betul. Okey, ini kita selalunya Ustaz, kita guna alif lam selalunya Ustaz. Sekarang Ustaz tak guna alif lam, tak. Sebabkan ni dah menyatakan kepunyaan. Kalau menyatakan kepunyaan boleh jadi mubtada, boleh jadi subjek. Kalau menyatakan kepunyaan, kita tak boleh tambah alif lam ya. Kalau sudah menyatakan kepunyaan, tak boleh tambahkan alif lam. Okey. Ni yang sederhana tuan-tuan dan puan-puan ya. Ini sebenarnya sama macam kalau tuan-tuan nak sebutkan salam, macam mana salam? Assalamu alaikum. Jawabannya macam mana? Waalaikumsalam.
Ni pun juga sama. Assalamualaikum, ini subjek. Ini assalam, subjek atau mubtada. Alaikum, ala, ini huruf jar. Kum ni kalian, ke atas kalian. Ini jadi apa? Jadi predikat atau khabar. Predikat atau khabar. Okey, Hajar dan Hajiah. Sama ni. Sama dengan ini. Fi ala, ni ala kan huruf jar, Hajar dan Hajiah. Kum isim majrur. Isim selepas huruf jar nama dia apa? Isim majrur. Ini pun juga huruf jar, ni isim majrur. Sama susunan ayat dia. Assalamualaikum. Jawapan dia macam mana? Waalaikumsalam. Huruf jar di awal. Huruf jar di awal. Ala dengan kum. Ini huruf jar dengan isim majrur. Ini jadi apa? Ini sebagai predikat atau khabar, tapi letak dia di awal. Subjek dia mana? Ini subjek dia. Subjek atau mubtada. Macam tu tuan-tuan puan-puan ya. Tulisan saya tak cantik ni, tapi bolehlah insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan boleh bacalah. Okey. Jadi terbalik dia. Assalamualaikum waalaikumsalam. Sama macam ni. Kitabi fil fasli kitabi. Boleh tukar-tukar. Ni ayat dia dalam yang sehari-hari kita baca yang ni lah tuan-tuan puan-puan ya. Sebab tu kalau kita nak menjawab salam orang, kalau nak menjawab salam tu sebaiknya macam ni lah. Kumus bukan waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu betul lah. Okey. Okey. Hajar dan Hajar semua ya. Cantik. Okey. Saya tepat pandang ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Nanti boleh screenshot saja kalau nak screenshot ya. Okey. Okey. Ini ayat sederhana. Okey. Sekarang saya cuba dengan ayat yang macam semalam. Contoh. Ahmad. Ini subjek dia. Ini subjek dia. Ahmad. Bukunya di kelas. Cuba Hajah dan Haji semua tulis dalam ayat. Ahmad. Jadi Hajah dan Haji tulis sini ni. Bukunya di kelas. Tulis dekat sini ni. Bukunya di kelas. Tambahkan ayat tu. Macam mana dia Hajah dan Haji semua. Ahmad. Saya tulis sini ya. Ahmad. Jadi subjek dia adalah Ahmad. Subjek dia. Ahmad. Bukunya di kelas. Sila. Hajah dan Haji semua tulis. Apa bahasa Arabnya? Bukunya di kelas. Ahmad. Bukunya di kelas. Sila. Sila. Tuan-tuan dan puan-puan semua tulis ke dalam bahasa Arab. Apa bahasa Arab dia? Sila tuan-tuan dan puan-puan semua. Siapa yang boleh? Ahmad. Bukunya di dalam kelas. Sila Hajah dan Haji semua. Okey. Hajah dan Nakota. Masya Allah mumtaz. Hajah Nurmah mumtaz. Hajah Ma'engkujan mumtaz. Mumtazah semua ya. Semua betul ya. Okey. Jadi. Betul. Jadi Ahmad bukunya. Kitabuhu. Yang kita belajar semalam ni. Fil fasli. Ahmad ni subjek dia. Ini subjek. Predikat dia mana? Predikat yang panjang ni. Predikat dia yang panjang ni. Ini ni predikat atau khobar dia ni. Khobar ni pun berupa ayat. Kenapa? Yang ini ni mubtada. Yang ini ni khobar. Ni mubtada ni khobar. Jadi ayat khobar ni, ayat predikat dia ni berupa juga ayat. Kenapa? Sebabkan dia tersusun, terbina daripada mubtada dan khobar juga. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, ada ayat di dalam ayat. Ada ayat di dalam ayat. Ciri khasnya macam kita bincang semalam, mesti ada kata ganti nama pada khabar ni yang merujuk kepada subjek.
Apa kita bincang semalam? Dalam khobar yang berupa ayat, dalam khobar subjek yang berupa ayat, mesti di sana tu ada kata ganti nama yang merujuk kepada subjek dekat di awal ni. Macam sini ni dia ya. Bukunya, nya ni merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Ahmad. Kalau khobar dia dalam bentuk ayat. Okey. Okey, betul Hajah sebut ya. Kalau Hajah Misalmah, kalau dah menyatakan kelas saya, tak boleh guna alif lam. Kalau dah menyatakan kepunyaan, kita hilangkan alif lamnya. Okey. Okey. Selanjutnya. Ahmad, kitabnya dalam kelas. Sekarang kita buat lagi. Ahmad. Ni tentang si Ahmad je ni cerita dia ni. Ahmad. Dia sedang belajar. Yadrusu atau yata'allamu, yadrusu atau yakulu lah. Yakulu sajalah yang biasa tuan-tuan dan puan-puan dengar ya. Ahmad yakulu sedang makan apa? Sedang makan roti. Yakulu al khubza. Dia sedang makan roti. Ahmad, jadi sini Ahmad ni sebagai apa? Subjek dia. Mana predikat dia? Predikat dia adalah yakulu al-khubza. Ini predikat dia. Okey tuan-tuan dan puan-puan ya. Ini tajam baru ya. Ini predikat dia. Kalau tadi predikat dia berupa mubtada' dengan khabar tadi ni. Khabar tadi ni, khabar yang besar ni berupa mubtada' dengan khabar. Kalau sekarang dia bukan berupa mubtada' dan khabar ni tuan-tuan dan puan-puan. Sebabkan ayat ni dimulakan dengan fi'il. Maknanya, khabar dia ni dimulakan dengan fi'il. Fi'il dia apa? Sedang makan. Okey. Mana fa'il dia tuan-tuan dan puan-puan semua? Saya tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Yakulu ni, mana fa'il dia? Mana pelaku dia? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sila. Yakulu ni sedang makan. Mana pelaku dia? Mana? Kata yang menunjukkan sebagai pelaku. Mana pelaku dia? Mana fa'il dia? Yakulu ni tuan-tuan dan puan-puan. Ini kata kerja dia yakulu. Pelaku dia mana? Sila tuan-tuan dan puan-puan jawab dekat ruang komen. Mana pelaku dia? Sila tuan-tuan dan puan-puan semua. Pelaku dia mana? Tapi okey, Hajah Zainab. Ahmad, tadi Ahmad, Hajah Zainab dengan Hajah Misalmah. Ahmad tadi sebagai apa? Sebagai subjek. Dia sebagai mubtada', bukan sebagai pelaku. Pelaku mesti setelah kata kerja. Pelaku mesti letak dia setelah kata kerja, selepas kata kerja. Kata kerja dulu, baru selepas tu ada pelaku. Yang mana pelaku dia? Betul. Okey, Hajah Azizah. Yang Ahmad ni mubtada', subjek, bukan pelaku. Pelaku dia mana? Pelaku selepas kata kerja. Khubzun, roti. Roti pelaku dia. Maknanya roti sedang makan. Bukan roti sedang makan. Mana pelaku dia? Pelaku dia adalah huwa. Dia. Mana dia Ustaz? Dia tak nampak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kadang-kadang ada pelaku tu yang tak nampak. Sila tuan-tuan dan puan-puan rujuk dalam live dengan Ustaz Angga tentang fa'il atau pelaku. Jadi pelaku dia tak nampak. Ahmad, dia. Kita kan cerita tentang Ahmad ni. Dia ni. Siapa dia tu? Ahmad. Ahmad tu dia sedang makan roti. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, sama macam atas ni, mesti ada kata ganti nama yang merujuk kepada subjek atau mubtada'. Jadi kalau khabar dia berupa ayat, sama ada mubtada' dan khabar, ataupun khabar dia berupa fi'il. Kalau fi'il mesti ada fa'il dia. Mestilah di sana tu ada kata ganti nama yang merujuk kepada subjek atau mubtada'. Jadi macam ni, kalau sini ni yang merujuk kepada Ahmad siapa? Hu. Kalau dekat sini apa? Huwa. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey. Masya-Allah semua faham ya? Okey. Kita cuba.
Satu ayat lagi. Saya padam ya. Satu ayat saja kita cuba. Sebab kan sini dah nak azan nampaknya. Takut saya macam semalam. Okey, saya cuba. Okey, kita cuba. Orang-orang Muslim pergi ke masjid. Jadi al-muslimuna, orang-orang Muslim pergi ke masjid. Jadi ini subjek dia. Pergi ke masjid. Orang-orang Muslim, mereka ya, maknanya kan mereka ni, kita cerita tentang orang-orang Muslim. Orang-orang Muslim tu pergi ke masjid. Pergi bahasa dia apa? Kita buat fi'il mudhari' dia yadhhabu ya. Sila tuan-tuan dan puan-puan buat dalam ayat. Orang-orang Muslim pergi ke masjid. Sila tuan-tuan dan puan-puan semua. Sila, tak apa, salah pun tak apa. Orang-orang Muslim pergi ke masjid. Pergi ke masjid. Okey, sila tuan-tuan dan puan-puan semua. Sila, orang-orang Muslim pergi ke masjid. Ke masjid. Masya Allah, Hajah Nurmah Mumtazah. Barakallahu fiq. InsyaAllah. Masya Allah, Hajah Nur Fazilah Mumtazah. Okey. Maknanya Hajah semua dah faham sangat ni. Jadi kalau orang-orang Muslim, maknanya kita cerita tentang orang-orang Muslim, orang ketiga kan? Sama maknanya cerita tentang home ya, Hajah dan Haji ya. Samalah orang-orang Muslim atau mereka tu. Maknanya kita samalah cerita tentang mereka. Jadi kita gunakan apa? Yadhhabuna, mereka yadhhabuna. Yadhhabuna ilal masjidi. Sama cerita tentang mereka ya. Jadi orang-orang Muslim itu maknanya samalah kita cerita tentang orang-orang Muslim tu mereka. Macam tu ya. Tuan-tuan dan puan ya. Okey. Jadi yadhhabuna. Sekarang kita tengok. Ini subjek dia. Ini subjek ni. Ini subjek dia. Subjek atau mubtada. Okey. Khabar dia mana? Khabar dia ayat ni. Khabar dia adakah sama macam ni? Kalau ni tadi ni khabar dia berupa mubtada dengan khabar. Khabar dia berupa jumlah ismiyah. Khabar dia berupa ayat mubtada dan khabar. Kalau sekarang khabar dia bukan berupa mubtada dan khabar. Sebab kan dalam ayat ni ada fi'il. Maknanya bukan jumlah ismiyah lagi, ada fi'il. Fi'il mesti ada pelaku. Sedang pergi. Mana pelaku dia di sini, tuan-tuan dan puan-puan semua? Mana pelaku dia di sini? Sila. Tuan-tuan dan puan-puan cari. Mana pelaku dia di sini? Yadhhabuna, mana pelaku dia? Mana fa'il dia? Kata kerja dia pergi. Siapa yang senang pergi? Mana pelaku dia? Tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, betul. Hajah Maslina, betul. Ini namakan dengan khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Sebabkan khabar dia dimulakan dengan fi'il, betul. Okey, sekarang yang mana pelaku dia? Mana fa'il dia? Sini kata kerja dia adalah yadhhabuna. Mana pelaku dia atau fa'il dia? Hajah Ma'angkujan, okey. Bukan home. Home tak ada sini. Sini tak ada home. Di sini tak ada home ya. Tapi hampir-hampir sama lah. Tapi sini tak ada home ya. Haji Abdul Halim. Sini tak mustatir. Kalau mustatir tu tak nampak. Di sini ada pelaku dia. Nampak. Ada pelaku dia. Hajah Faria. Belum juga home. Home tak ada dekat sini. Mana tak ada tulisan home. Sini tak ada tulisan home. Pelakunya adalah Hajah Misalmah dengan Hajah Ma'angkujan ya tadi ya. Okey, betul. Apa tadi? Ada tadi Hajah Nur Fazilah, betul. Hajah Faria, betul. Ramai sangat jawab. Saya pun tak sempat nak baca. Okey, Hajah Misalmah, betul. Okey, Hajah Nurmah, betul. Hajah Nurmadiah. Hajah Nurmadiah bukan waw dengan nun ya. Nun tak termasuk. Nun tu tak termasuk ya. Waw saja ya. Jadi apa? Pelaku dia
pelaku dia adalah waw. Ni fa'il dia. Maknanya khabar dia dalam bentuk jumlah fi'liyah nama dia tuan-tuan dan puan-puan. Apa tu jumlah fi'liyah Ustaz? Ayat yang dimulakan dengan fi'il. Kalau khabar dia ni, predikat dia ni dimulakan dengan fi'il, maknanya predikat dia ni berupa jumlah fi'liyah. Okey, jadi ni fi'il dengan fa'il. Fa'il dia adalah waw. Waw ni maknanya apa Ustaz? Waw ni maknanya mereka. Betul lah, waw ni maknanya mereka. Waw ni merujuk kepada siapa? Merujuk kepada orang-orang Muslim. Jadi macam mana nak maknakan dia? Orang-orang Muslim itu mereka sedang pergi ke masjid. Orang-orang Muslim itu mereka sedang pergi ke masjid. Jadi ada waw ni maknanya mereka. Mereka ni merujuk kepada orang Muslim. Mereka orang Muslim tu sedang pergi ke masjid. Yang ini ni ayat dia, khabar dia dalam bentuk apa? Jumlah fi'liyah. Sebabkan ada fi'il dengan fa'il. Kalau ni khabar dia, predikat dia dalam bentuk apa? Jumlah ismiyah. Kenapa? Sebabkan ada mubtada dengan khabar. Okey. Itu sajalah. Untuk pelajaran hari ni tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey. Jadi itu saja. Kalau tidak mustatir, boleh kita kata baris Ustaz. Betul. Kalau tidak mustatir, dia baris. Betul. Ni baris nama dia. Betul. Nampak dia. Okey. Mumtazah. Betul aja. Okey. Waw sahaja. Betul. Waw. Waw sahaja. Nun tak? Nun. Nun bukan ya. Okey. Terima kasih banyak. Hajah dan haji semua. Sebelumnya saya nak memaklumkan. Saya kelas kita ni yang tasrif dengan muhadasah atau komunikasi itu hanya pada hari Isnin hingga kepada Khamis. Hari Jumaat saya mungkin tak dapat buat kelas, tak dapat buat live. Hari Jumaat saya tak dapat. Jadi saya hanya boleh buat kelas tu hari Isnin hingga kepada hari Khamis. Hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis, insya-Allah. Itu sajalah tuan-tuan dan puan-puan semua. Terima kasih banyak telah hadir dan telah belajar bersama-sama, belajar bahasa Arab. Semoga tuan-tuan dan puan-puan semua boleh atau mudah nak memahami apa yang kita bincangkan pada hari ini. Terima kasih banyak. Minta maaf atas segala kekurangan dan kesilapan saya. Wallahu a'lam. Hayya nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.